Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap pelajar semua dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. So hari ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya untuk kelas online RPT kita, iaitu reka bentuk fashion. Dan cikgu harap pelajar sarapan dulu sebelum kita mulakan kelas. Okey. Bila disebut pasal fashion, kita sedia maklum yang fashion ni merupakan tata cara pemakaian kita mengikut trend semasa lah. Ya. Jadi kita tahu bahawa bidang fashion ni bukan sahaja diceburi oleh kaum wanita saja, malah kaum lelaki juga ada. Seperti Datuk Rizalman tu lah yang dalam gambar teks tu, ya. Antara mereka fashion yang terkemuka lah kat dunia, yang bertaraf antarabangsa. So tahukah anda bahawa di Malaysia mempunyai ramai pelika fashion yang berjaya dan terkenal bukan sahaja dalam negara, tapi diiktiraf sebagai pelika fashion yang bertaraf antarabangsa. So kita pergi kepada definisi reka bentuk fashion. Apakah itu definisi reka bentuk? Reka bentuk yang menterjemah idea dan kreativiti untuk menghasilkan produk. Ini kita dah sedia maklum lah daripada topik reka bentuk sendiri. Kita dah tahu dah definisi reka bentuk. Dan kita kepada apa itu definisi fashion, ialah merujuk kepada gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu masa. Fashion juga merujuk kepada apa sahaja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa dan terdahulu dalam bidang reka bentuk pakaian, aksesori dan kelengkapan rumah tangga. Fashion mencerminkan budaya simbolik kepada inovasi dalam suatu masyarakat. Simpulnya kat sini cikgu nak tanyakan, bila kita katakan fashion, apa sahaja yang berada di badan kita, kita panggil dia sebagai fashion. So kita pergi kepada definisi reka bentuk dan fashion. Apakah dia definisi reka bentuk dan fashion? Reka bentuk fashion merupakan satu proses atau bidang seni yang mengaplikasi kepada sesuatu reka bentuk atau rekaan pakaian atau aksesori. Aksesori ni apa yang ada kat badan kita lah. Reka bentuk fashion menekankan aplikasi konsep, prinsip dan elemen semula jadi dalam rekaan. So penghasilan reka bentuk fashion melibatkan proses pengulangan, peniruan dan inovasi bagi menghasilkan reka bentuk fashion yang baru. Sebagai contoh, dalam gambar tu ada fashion baju Saloma. Kita panggil dia sebagai baju peplum dan juga baju kebaya, pada tahun 1970-an, berbeza dengan baju Saloma pada tahun 2010. Kita tengok dalam gambar tu lah, pada tahun 70-an dia macam kebaya kebodi. Sekarang baju Saloma dalam tahun 2010 kita panggil dia baju peplum. Reka bentuk fashion dipengaruhi oleh budaya dan sosial seperti satu reka bentuk budaya dan sosial. Populariti satu reka bentuk berbeza mengikut umur, geografi, pekerjaan dan tempat. Oleh itu, reka bentuk fashion sentiasa berubah dari semasa ke semasa. So tak tetap lah. Kalau dulu waktu tahun 90-an kita zaman rock, kasut ketat, baju ketat, itu fashion zaman dulu, rambut panjang, pakai kasut kulit. Kemudian berubah kepada zaman AC/DC, zaman hip hop, zaman seluar labuh, zaman baju labuh, zaman pakai topi. Ada CD pula kat tengah-tengah. Kemudian berubah kepada zaman bell bottom, zaman seluar labuh. So dia mengikut daripada semasa ke semasa. Dan sekarang ni fashion pun dah berubah. Seluar lelaki banyak yang singkat, itu antara contoh lah. Alright, kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. So kita tahu apakah kerjaya dalam reka bentuk bidang fashion. Yang pertama ialah pereka fashion, iaitu fashion designer. Fashion designer ialah individu yang terlibat dalam proses mereka bentuk fashion pakaian dan aksesori. Peranan utama fashion adalah untuk menghasilkan lakaran atau ilustrasi reka bentuk fashion yang baru, sama ada secara manual atau dengan bantuan program komputer seperti reka bentuk terbantu komputer.
Okey, yang kedua, kerjaya dalam fashion ialah peramal fashion ataupun fashion forecasting. Okey, yang ini adalah individu yang terlibat dalam meramal trend fashion yang akan popular. Ada rupanya ya. Okey, tugas utama peramal fashion ni adalah untuk membuat analisis trend fashion yang dahulu hingga sekarang. Okey, analisis ini dijalankan dari segi penggunaan jenis fabrik, corak, warna, tema, bentuk, elemen setrika dan sebagainya. So, peramal ni bertanggungjawablah dalam penyediaan buku ramalan trend, buku ramalan fashion ya. Serta terlibat dengan penganjuran pameran pakaian dan aksesori. So, itu adalah peramal fashion. Okey, yang ketiga ialah tenaga pengajar fashion. Okey, individu yang mengajar secara langsung kemahiran menjahit serta pelbagai ilmu yang berkaitan jahitan kepada pelajar. Ini gurulah. Tenaga pengajar terdiri daripada guru sekolah, pensyarah, kolej, komuniti dan sebagainya lah. Okey, tugas utama ialah untuk menyampaikan ilmu kemahiran berkaitan fashion kepada pelajar. Ini macam cikgu lah. Dan cikgu bukannya pengajar fashion dan cikgu bukan peramal fashion. Tetapi cikgu hanya memberi kemahiran macam mana nak menjahit, macam mana nak melakakkan fashion, macam itulah. Itu tenaga pengajar fashion. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah perunding image. Perunding image ni bukannya freaker fashion dan juga peramal fashion serta bukannya tenaga pengajar. Perunding image ni lain. Okey, merupakan individu yang terlibat dalam memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada pelanggan. Perunding image biasanya bekerja di stesen televisyen iaitu sebagai perunding kepada artis, wartawan ataupun pelakon. Dari segi pemilihan style pakaian termasuk aksesori, mereka bertindak sebagai penata gaya bagi meningkatkan image dan personality pelanggan. Yang ini dia lebih mahir lah dari segi bentuk badan, pakaian yang sesuai untuk orang tu, aksesori apa yang dipakai, ya, yang ini sesuai. Ini dipanggil sebagai perunding image. Okey, next kita pergi kepada jenis reka bentuk fashion. Okey, pelbagai jenis reka bentuk fashion tidak hanya terhad kepada reka bentuk pakaian dan aksesori, okey, yang dipakai oleh manusia, malahan haiwan peliharaan juga. Okey, dan mempunyai fashion dan aksesori tersendiri. Selain itu, kelengkapan rumah tangga seperti langsir, cadar, sarung kerusi, okey, juga ada fashionnya tersendiri. Okey, namun dalam konteks buku teks, ya, jenis reka bentuk fashion difokuskan kepada dua jenis saja, iaitu reka bentuk pakaian dan aksesori. Ini dalam buku teks saja ya, walaupun kita tahu fashion ada banyak jenis. Perkakasan dalam rumah, ya, alatan aksesori badan ya. Okey, so tengok kepada pakaian. Okey, pakaian ditarikkan sebagai menutup kepada badan anggota dan anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Jenis reka bentuk pakaian adalah seperti seluar, baju tee, skirt, blouse, kemeja, baju kurung dan tudung. Ini semua orang tahulah. Okey, kemudian yang B ialah aksesori. Okey, aksesori adalah merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh individu sebagai perhiasan ataupun tambahan kepada pakaian. Contohnya macam topi, tali pinggang, sarung tangan, beg, kasut, jam, scarf, okey, skirt, seluar dan sebagainya lah. Aksesori dia lah. Seluar yang ada rantai, rantai dekat seluar tu, tali leher, okey, dan sebagainya. So ini adalah aksesori. Alright, so dalam fashion juga memerlukan beberapa teknik, kaedah jahitan dan juga alatan untuk kita buat produk fashion tersebut. Okey, so tengok dalam buku, proses penyediaan reka bentuk fashion boleh dibuat dengan pelbagai cara, iaitu menggunakan teknik cantuman dan penggunaan alatan yang berbeza. Pemilihan teknik cantuman ini perlu disesuaikan dengan jenis reka bentuk fashion secara bahan serta bahan yang digunakan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu teknik cantuman. Okey, teknik cantuman yang pertama ialah kaedah jahitan. Ini semua orang tahulah ya, kaedah jahitan ni kita jahit pakaian, jahit guna tangan boleh, jahit guna mesin pun boleh. Okey, selain daripada jahitan ya, pengokot atau stapler dan pelita selotipin juga digunakan sebagai membuat cantuman untuk mock-up dalam reka bentuk fashion. Jadi kalau kita buat pakaian tu dekat patung contohnya, jadi tak perlu nak jahit pakaian tu sebiji macam pakaian dipakai oleh manusia. Just hanya perlukan pengokot dan stapler saja untuk mengenakan pakaian pada patung tu supaya dia nampak cantik dan menarik.
Okey, itu dipanggil sebagai mock-up reka bentuk fashion. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah sulaman. So kaedah sulaman ni digunakan untuk tujuan hiasan bagi menyerlahkan lagi keindahan dan estetika pada reka bentuk fashion tersebut. Okey, pelbagai jenis sulaman yang dibuat seperti sulaman manik, reben, labuci, benang dan aplik. Kita dalam gambar tu tunjuk contohlah ya. Foto 5.7 tu contoh kaedah sulaman. Okey, kemudian yang ketiga ialah kaedah tampalan. Okey, kaedah tampalan ni digunakan untuk menampal susunan bahan seperti manik, reben, fabrik, dokoh, mutiara, butang dan hiasan lain lah pada reka bentuk fashion. Bahan-bahan tersebut boleh ditampal dengan menggunakan gam, ya, gam panas, secair lilin ataupun gam sempurna. Sebagai contoh, tampalan reben pada kasut serta tampalan batu manik pada hiasan beg. Ini dalam beg kaum Iban di Sarawak contohnya, ya. Kalau kasut kita tu kita nampaklah kasut kita ada pelbagai jenis. Okey, seterusnya kaedah lain, ya, kaedah lain ialah menggunakan kaedah sulaman dan tampalan. Pengokot atau stapler dan pita selofin juga boleh digunakan untuk membuat cantuman bagi bahan seperti kertas, plastik dan fabrik. Kaedah cantuman ini bersifat sementara dan sesuai digunakan menghasilkan mock-up. Jadi untuk patung fashion kita lah. Okey, benang atau tali sesuai digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fashion seperti gelang, rantai serta aksesori perhiasan yang lain. Okey, so now kita pergi kepada alatan dalam reka bentuk fashion. Yang pertama, alatan mengukur. Okey, antara alatan mengukur seperti pembaris, ya, pembaris ialah untuk mengukur dan menanda. Yang kedua ialah pita pengukur, ya, nak ukurlah badan kita semualah. Dan juga nak ukur kita punya saiz kasut kita ataupun topi. Okey, seterusnya alat mendraft, ya, alat mendraft ialah seperti pembaris melengkung, ya, digunakan untuk membentuk garisan melengkung. Okey, pembaris sesiku L. Okey, kemudian alatan memotong macam gunting kertas, gunting fabrik, kacip dan juga penetas. Ini penetas benang lah, kita nak buang bahagian benang yang dijahit itu, kita gunakan penetas benang. Okey, alat menanda macam pensel tukang jahit, dia pinjam pensel lah. Okey, kemudian kita ada kapur penanda, ya, kita ada roda surih. Kapur penanda ni kita boleh tandakan dekat atas kertas, atas kain, atas kain kita akan nampak lah. Okey, kemudian roda surih, roda surih ni akan nampak dah bentuk berlubang-lubang macam tu lah roda surih, dan juga jarum peniti. Okey, seterusnya alatan menjahit. Tak ada alatan menjahit, payahlah kita nak balik ke bentuk fashion. Okey, seperti jidal. Jidal ni letak kat jari supaya jari kita tak terkena jarum. Okey, dan of course kita ada jarum jahit tangan. Okey, kita mungkin ada mesin jahit dan juga mesin jahit sulaman. Okey, antara alatan lain seperti tweezer. Okey, digunakan untuk memasukkan benang dalam lubang jarum. Kalau orang tak nampak lah, ya, biasa kalau orang yang pro dia pakai tangan saja dimasukkan, ya. Kemudian pengokot atau stapler. Kemudian kita ada pistol perekat panas ataupun hot glue gun dan juga pita selopin tape. Okey, ini semua antara alatan-alatan dalam reka bentuk fashion. Okey, so kita dah tahu kaedah, kita dah tahu teknik, kita dah tahu alatan. So kita akan pergi kepada melakar pula. So sebelum kita buat pakaian fashion ataupun aksesori kita, okey, kita kena melakar. So melakar macam biasalah, kita boleh melakar dalam bentuk 2D ataupun bentuk 3D. Kita lakar dulu. Okey. So dalam buku kata lakaran sebelum menghasilkan reka bentuk fashion, lakaran perlu disediakan terlebih dahulu kerana lakaran merupakan proses menterjemah idea kepada bentuk gambaran yang boleh dilihat secara jelas. Ya, anda perlu mengenal pasti elemen reka bentuk bahan dan teknik cantuman yang digunakan, kemudian labelkan lakaran anda. So lakaran ni sangat penting lah sebelum kita mereka bentuk fashion tu. Bila kita dah ada lakaran, senang kita nak buat. Kita dapat tahu kos berapa, jenis bahan apa kita nak pakai, sambungan macam mana kita nak buat, ya. So kita dapat tahu daripada situ lah. Okey. Alright, now kita pergi kepada elemen dalam reka bentuk fashion. So elemen ni sangat penting, ya, dalam kita mengetahui dan anda perlu pelajari. So dalam buku teks kita ada 4 elemen. Okey, elemen yang pertama ialah elemen bentuk. Okey, elemen bentuk. Okey,
Bentuk merujuk kepada struktur luar badan ataupun dikenali sebagai silhouette. Ya, mereka perlu memahami bentuk asas badan supaya reka bentuk pakaian dihasilkan dapat menutup kelemahan yang sedia ada pada badan dan membuat aksesori. Okey, bentuk boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian jenis rekaan. Okey, terdapat 4 bentuk asas seperti bentuk segi 4 atau turbeda, okey, bentuk jam pasir ataupun hourglass, bentuk segitiga terbalik dan juga bentuk segitiga. So kena ingat ni selalu banyak masuk periksa. Alright. So elemen yang kedua ialah garisan. Ya, garisan juga memainkan peranan dari segi pemakaian. Okey, tengok ada 3 jenis garisan, iaitu garisan menegak. Okey, garisan menegak ialah memberi kesan panjang atau tinggi atau langsing kerana tumpuan mata bergerak daripada atas ke bawah. Okey, garisan menegak ni sesuai lah kalau untuk orang yang berbadan gempal ya dan pendek. Garisan menegak ni sesuai, dia nampak kita lagi tinggi lah. Okey, garisan mendatar memberi kesan lebar atau gempal kerana tumpuan mata bergerak daripada kanan ke kiri. So yang ini lebih sesuai untuk orang yang kurus kering, ya, sesuai untuk garisan yang mendatar. Garisan menyerong untuk memberikan kesan rendah atau tinggi. Ini sesuai untuk orang yang rendah atau tinggi lah. Jadi kalau corak pemakaian ataupun corak pakaian tu akan mempengaruhi orang yang memakainya. Ya, so bolehlah cuba cari pakaian kalau rasa diri tu gempal, cari pakaian yang berjalur-jalur menegak. Kalau rasa diri tu kurus, nak nampak macam lebar sikit, carilah pakaian yang mendatar. So boleh cuba Okey, elemen yang ketiga ialah warna. So warna juga memainkan peranan. Okey, so kita tengok kat sebelah tu ada warna putih, merah jambu, ungu, biru, kuning, jingga, hijau, merah, hitam. Yang ni ada pengaruh-pengaruh psikologi dia lah. Ya, so pelajar boleh baca sendiri dalam gambar yang cikgu bagi ni. Ya, sebab daripada warna sendiri dia boleh mempengaruhi kita punya pandangan kita lah. Dia macam magic sikit lah, silap mata Contohnya warna putih itu melambangkan kesucian. Si pemakai akan berasa yakin dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan tenang. Okay, biasa warna putih kalau orang kerja office dia akan pakai pada hari Isnin ataupun hari Jumaat. Merah jambu, boleh tengok sendiri. Banyak tu nak kena baca. Ya, so pelajar boleh tengok sendiri dekat gambar yang cikgu bagi ni. Okey, elemen yang keempat ialah tekstur. Okey, tekstur ialah permukaan suatu benda atau rasa pada fabrik atau bahan. Ini jenis-jenis fabrik lah. Setiap fabrik atau bahan mempunyai tekstur yang berbeza-beza, ya, antara satu sama lain, yang bergantung pada jenis gentian benang. Okey, ada jenis kain yang bentuk satin, ada sutera, ya, ada yang jeans dan sebagainya. Okey, so ini bergantung kepada pemilihan tekstur fabrik tersebut. Ya, adakah dia rasa menarik, selesa dan selamat dipakai. Okey, contoh tekstur adalah seperti keras, lembut, berkilau, legap, kasar, halus. Okey, semua tekstur ini memberi kesan, tampak dan ilusi yang berbeza kepada suatu reka bentuk fashion. Okey, antara tekstur-tekstur yang lain seperti tekstur lembut, ya, penggunaan fabrik fabrik yang lembut seperti sutera dapat memberi penekanan kepada bentuk badan dan menampakkan ciri kelembutan dan menarik seperti kepada pemakai. Ini tekstur lembut ni banyak orang perempuan pakai lah. Tekstur berkilat ni memerlukan cahaya dan efek yang lebih elegan. Dia contoh macam kasut nak berkena berkilat, hitam tapi berkilat, cantik. Jadi orang nampak wow, awak doyok. Okey, tekstur kasar, penggunaan fabrik yang kasar seperti denim ni jeans lah, akan membuatkan suatu reka bentuk kelihatan lebih lasak dan ranggi. Ini kan nampak macam tough sikit kalau kita pakai seluar jeans ke, baju jeans ke. Tekstur tegap menyerap cahaya, memberi kesan kecil kepada si pemakai. Ini macam topi yang serap-serap cahaya, ya, dan pemanasan pakai baju sweater dan sebagainya. Right, so itu adalah 4 elemen dalam reka bentuk fashion yang kita kena tahu dan ingat.
contoh kepada jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Okey, terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fashion. Okey, pilihan sesuai dengan reka bentuk fashion. Gunakan bahan yang mudah diperoleh serta selamat digunakan. Contoh bahan yang digunakan dalam reka fashion adalah seperti berikut. Yang pertama ialah fabric, ya, seperti benang tekstil yang sama ada ditenun, diikat, dianyam, dijalin dan boleh digunakan juga dibuat tanpa tenun, ya, digunakan untuk menghasilkan pakaian dan aksesori. Okey, jenis fabric yang biasa digunakan adalah seperti kapas, denim, drill, satin dan lycra. Okey, yang kedua ialah benang. Okey, benang digunakan untuk mencantumkan dan melekatkan dua atau lebih artikel. Artikel ni kain lah, ya, sama ada dengan tangan ataupun dengan mesin. Okey, so kena pilihlah benang yang berkualiti dan benang juga mempunyai warna dan juga saiz. Alright, seterusnya ialah fabric felt ataupun kain felt. Okey, kain felt ialah bahan asal yang digunakan untuk menghasilkan produk reka bentuk fashion. Okey, fabric ini digunakan bagi membuat hiasan seperti bunga pada beg, okey, pakaian anak-anak dan barang kelengkapan rumah tangga. Okey, seterusnya ialah kancing. Ya, kancing ni zip lah, ya, zip yang digunakan untuk sebagai aksesori. Ya, contoh kancing adalah seperti zip, cangkuk, palang dan gancu. Okey, kemudian seterusnya ialah butang hiasan. Okey, so ni butang hiasan ni butang-butang yang terdapat manik-manik, ya, yang digunakan sebagai aksesori dan juga lapik dalam atau interfacing, kain-kain bahagian dalam baju lah. Ya, sekeping fabrik yang diletakkan di antara fabrik pakaian dengan lapik digunakan untuk mengeraskan atau mengukuhkan bahagian melapis bahagian-bahagian tertentu pada pakaian dan juga aksesori. So itu adalah kain lapik dalam. Kain lapis dalam ni kalau kita tengok seluar poket kita tu ada kain putih tu juga ada kain lapis dalam. Okey, antara bahan lain adalah seperti pita perekat ataupun velcro, ya, terdiri daripada dua permukaan yang boleh dibuka dan dicantum balik. Okey, kemudian ada dawai, ya, dawai seperti aluminium alloy yang bersifat lembut yang boleh dibentuk. Kemudian ada getah, ya, getah untuk seperti bahan aksesori yang kita buat untuk getah tali jam dan juga gelang. Kita ada tali, okey, bunga rebin, bahan trimming dan juga manik. So ini antara bahan-bahan penting lah dalam reka bentuk fashion yang cikgu rasa dia akan nampak lagi fashion kita, fashion baju ataupun fashion aksesori kita tu lebih menyerlah, ya, lebih menyerlah dan cantik lah, yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. So kita pergi kepada penghasilan reka bentuk fashion. So dalam penghasilan reka bentuk fashion ada beberapa fasa yang kita kena ikut, ya, ikut step by step, ya. Dalam buku kita ada 5 fasa. Okey, fasa yang pertama ialah pemilihan tema, iaitu memilih tema berdasarkan alam semula jadi, sejarah, budaya setempat, kehidupan dan juga teknologi. Kemudian fasa yang kedua ialah tinjauan dan penyelidikan yang melibatkan gambaran awal dalam reka bentuk fashion yang akan dibangunkan berdasarkan tinjauan dan juga penyelidikan. Okay, yang ketiga, fasa yang ketiga adalah penjanaan idea. Kita kembangkan idea kita, ya, daripada idea saya kita kembangkan. Fasa yang keempat ialah pembinaan mock-up, ya. Mock-up ni untuk kita melihat reka bentuk fashion sebenar tu sebelum kita mula buat produk fashion kita. Dan fasa yang terakhir ialah pengujian dan penambahbaikan. So daripada bahan sedia ada tu kita tengok apakah kekurangan, apakah kelebihan, apakah kelemahan untuk kita ubah sesuai fashion kita tu supaya nampak lebih cantik, lebih berkualiti dan juga lebih mantap. Okey, so sekarang kita pergi kepada langkah-langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Okey, so yang pertama ialah kena sediakan bahan dan alat dululah. Okey, kemudian baru kita ukur. Bila ukur kita draft, kita lakar dulu pola dia, ya, kita lakar dulu bentuk dia. Kemudian kita tanda pada fabric. Okey, kemudian kita potong. Okey, lepas potong kita cantum. Okey,
okey, cantum dan kita buat kemasan. Kemasan ni kita gunakanlah bahan-bahan yang melibatkan kemasan, trimming, ya, melabel, ya, dan bungkus. Dan last sekali produk pun siap. So boleh tengok dalam rajah 5.7 catat alih dan langkah penghasilan reka bentuk fashion. So sebagai rumusannya, ini adalah beberapa ringkasan ya daripada apa yang cikgu bebelkan tadi, ya, iaitu reka bentuk fashion. Okey, so kita tahu reka bentuk fashion ya merupakan satu proses reka bentuk mencipta produk atau fashion kepada pengguna. Ya, kita dapat tahu, kita dah tahu jenis-jenis cantuman, teknik cantuman, ya, jahitan, sulaman dan tampalan. Kita juga tahu bahan, alatan, elemen-elemen yang terlibat, ya. So apapun dalam fashion ni, kita rasa kita selesa memakai, kita rasa kita cantik memakai, jadi pakailah, ya. Walaupun kita rasa kita ikut trend semasa, tapi itu adalah pakaian kita, so kena pakai, ya. Dan pakaian yang kita tahu ia menutup aurat, dan janganlah pakai pakaian yang terdedah, terelok, ya. So itu saja untuk teori hari ini. Okey, so dah banyak dah cikgu membebel dan menerangkan kepada awak tentang reka bentuk fashion. Okey, so untuk tugasan kepada pelajar, cikgu nak awak buat sedikit nota ringkas yang berbentuk peta minda di dalam buku nota RBT. Okey, tajuk reka bentuk fashion untuk semua topik. Kalau boleh nota ringkasan dalam buku peta minda. Cikgu rasa cikgu dah bagi dah rumusan tadi kan. So pelajar boleh tulis balik rumusan tersebut dalam buku nota RBT. Okey, kemudian ingat minggu depan kita akan ada kuis tajuk reka bentuk fashion. Ya, so cikgu nak pelajar semua standby dengan kuis reka bentuk fashion, yang mana markah kuis kita akan masuk dalam markah PNG. Dan ini yang paling best lah, pelajar akan buat amali reka bentuk fashion. Okey, mini amali reka bentuk fashion itu dekat kelas yang satu lagi, ya, minggu satu lagi, minggu ketiga, ya. So get ready dengan bahan-bahan. Cikgu rasa bahan-bahan tu dah ada kat rumah. Okey, dan nantilah arahan cikgu akan bagi kemudian untuk mini amali reka bentuk fashion. Dan jangan lupa minggu depan ulang balik, kita ada kuis reka bentuk fashion. Okey, selamat maju jaya. Itu saja kelas saya pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Bye.